Selamat datang ke program e-pembelajaran kursus wajib pentadbiran dan pengurusan koperasi dalam tajuk Tadbir Urus Koperasi. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam modul ini kita akan bentangkan yang pertama definisi tadbir urus, yang kedua matlamat tadbir urus, yang ketiga ciri-ciri tadbir urus yang baik, seterusnya mekanisme dan instrumen tadbir urus, etika koperasi ataupun etikop, dan seterusnya panduan tadbir urus. Pertama, kita fahami dulu apa yang dimaksudkan dengan tadbir urus koperasi. Dalam bahasa Inggerisnya governance, ya tuan-tuan dan puan-puan. Tadbir urus koperasi didefinisikan sebagai satu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarah dan mengawal organisasi supaya mencapai matlamat penubuhannya. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam konteks koperasi, kita beranggapan bahawa sekiranya koperasi itu mempunyai tadbir urus yang baik, koperasi itu akan mempunyai proses dan struktur yang digunakan supaya koperasi itu dapat mencapai matlamat penubuhannya. Suruhanjaya Koperasi Malaysia mendefinisikan tadbir urus koperasi sebagai hubungan antara anggota sebagai pemilik perniagaan, pihak pengurusan yang mengendalikan perniagaan dan lembaga sebagai peneraju dan penasihat kepada pengurusan bagi pihak pemilik dengan tujuan untuk mencapai matlamat penubuhan koperasi. Di sini kita lihat bagaimanapun tujuan tadbir urus koperasi itu ialah untuk mencapai matlamat penubuhan koperasi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, apakah matlamat penubuhan koperasi? Ia untuk meningkatkan taraf sosioekonomi anggota-anggotanya. Dalam memperkatakan tadbir urus koperasi ataupun tadbir urus organisasi, biasanya teori agensi akan dirujuk. Teori agensi, tuan-tuan dan puan-puan, adalah menerangkan hubungan antara dua pihak, iaitu prinsipal dan ejen. Prinsipal akan mendelegasikan kerja kepada ejen yang akan menjadi wakilnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa itu prinsipal? Dalam koperasi, prinsipal tu kita maksudkan kita punya anggota ataupun tuan ampunya sesuatu perniagaan. Dan ejen ialah orang yang menjalankan perniagaan bagi pihak prinsipal. Jadi kalau di koperasi, ejen tu adalah terdiri daripada pihak pengurusan, ya. Dan teori agensi menyatakan bahawa ejen akan menjalankan tugas bagi pihak prinsipal dan hendaklah mengutamakan kepentingan prinsipal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menjadi ejen, tugas utama kita ialah untuk mengutamakan kepentingan prinsipal. Dalam konteks koperasi, orang-orang yang kita lantik sebagai pengurus ataupun pihak pengurusan mestilah mengutamakan anggota-anggota yang merupakan prinsipal dalam koperasi. Teori agensi ini satu, tuan-tuan. Dia mengandaikan bahawa kepentingan peribadi itu menjadi pendorong utama kepada pihak prinsipal dan ejen. Jadi ada orang kata ini tak berapa baik kerana kita beranggap yang negatif. Tetapi inilah yang sampai sekarang dipakai, teori agensi, yang menyatakan bahawa sekiranya ada ejen dan juga prinsipal, ejen ada agendanya sendiri untuk mencapai kepentingannya dan prinsipal juga ada agendanya sendiri untuk mencapai kepentingannya. Jadi bagi pihak prinsipal, mestilah kepentingannya untuk mencapai matlamat sesuatu organisasi itu ditubuhkan. Kalau organisasi itu koperasi, tentulah dia nak mencapai matlamat koperasi itu ditubuhkan, iaitu meningkatkan tahap sosioekonomi anggotanya. Dan bagi pihak ejen pula, kalau mengikut teori agensi ni, dia akan mementingkan diri dia, iaitu apa dia akan dapat dengan menyertai koperasi. Misalnya dia dapat gaji yang tinggi ke, ataupun dia mendapat apa-apa faedah yang lain untuk dirinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu mengetahui apakah matlamat tadbir urus koperasi, ya.
Jadi tadbir urus koperasi ini diadakan kerana yang pertama, kita nak memastikan koperasi dapat mencapai objektif penubuhannya melalui penggemblengan tenaga anggota, lembaga, jawatan kuasa audit dalaman dan kaki tangan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam koperasi itulah dia pemain utama dalam sistem tadbir urus koperasi. Anggota, ya, dia mesti menjadi orang yang bertanggungjawab memastikan koperasi itu mencapai matlamatnya. Bagaimana, ya? Itulah melalui mesyuarat agung. Lembaga pula, mereka ini dilantik oleh anggota dalam mesyuarat agung. Mereka mestilah memastikan bahawa koperasi itu dapat mencapai matlamatnya untuk kepentingan anggota. Macam mana? Dengan memantau pengurusan koperasi setiap hari dan juga memantau barisan pengurusannya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dalam koperasi kita ada jawatan kuasa audit dalaman. Jawatan kuasa audit dalaman ini dia akan memastikan sistem pentadbiran koperasi itu berjalan lancar dan setiap komponen dalam tadbir urus koperasi menjalankan tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Seterusnya, kaki tangan koperasi juga memainkan peranan yang penting dalam tadbir urus koperasi kerana melalui kaki tanganlah, ya, urusan operasi koperasi itu dijalankan setiap hari. Kalau kaki tangan kita tidak menjalankan tugasnya dengan betul dan kaki tangan tidak memberikan kepentingan prinsipal, bayangkan apa yang akan terjadi, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi inilah dia matlamat tadbir urus koperasi, ya, untuk mencapai objektif penubuhannya, iaitu untuk meningkatkan kepentingan anggota melalui penggemblengan ke semua komponen tadbir urus, iaitu anggota, lembaga, jawatan kuasa audit dalaman dan juga kaki tangan. Jadi bagaimanakah ia dijalankan, tuan-tuan dan puan-puan? Ia akan dijalankan di dalam proses pembuatan keputusan dan juga proses pembuatan strategi. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam koperasi pentadbirannya dijalankan melalui mesyuarat. Kita ada mesyuarat yang besar, iaitu mesyuarat agung, di mana di dalamnya kita melantik anggota lembaga koperasi, dan selepas itu anggota lembaga akan ada juga mesyuarat lembaga yang akan melihat, ya, akan melihat tata cara ataupun pengoperasian koperasi untuk setiap hari. Dan di bawah lembaga akan melantik jawatan kuasa audit dalaman yang juga akan mempunyai mesyuaratnya sendiri untuk memantau, ya, kerja-kerja operasi koperasi itu supaya dia mengikut akta, mengikut segala panduan yang diberikan seperti prinsip-prinsip koperasi dan juga undang-undang kecil koperasi, ya. Dan kita juga ada kaki tangan yang mempunyai mesyuaratnya sendiri, iaitu mesyuarat pengurusan. Di situ strategi untuk melaksanakan segala dasar yang dibuat oleh lembaga akan dibuat. Jadi dalam mesyuarat kaki tangan ini, ya, segala bentuk operasi, pengoperasian, ya, strategi operasi semua akan dibincangkan untuk kelancaran aktiviti koperasi harian. Jadi itu dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita berhenti dulu seketika dan seterusnya nanti kita akan bincangkan tentang ciri-ciri tadbir urus yang baik.